Setiap tahun, lebih ibu bapa perlu mencari guru tuition secara peribadi. Dan cara mengajar berbeza daripada sekolah. Di mana sekolah banyak murid, ibu bapa perlu guna banyak cikgu perlu guna banyak masa untuk mendisiplin murid-murid mereka daripada mengajar. Dan untuk menjadi guru tuition yang baik, mereka daripada latar belakang yang berbeza. Jadi, adakah kamu boleh menjadi seorang guru tutor yang baik? Dalam video ini, kita akan bahas tentang perkara ini dan saya akan memberi 10 petunjuk tentang perkara ini. Mari kita bermula. Poin yang pertama adalah seorang guru tuition mesti sangat suka mengajar. Kerana guru tuition akan mengajar sepanjang masa, setiap hari mereka perlu mengajar. Jika mereka betul-betul minat mengajar, mereka akan membuat satu suasana yang sangat baik untuk murid-murid. Dan mereka akan menikmati pelajaran itu. Dan selain daripada itu, apabila seorang guru tuition suka mengajar, mereka boleh menikmati masa semasa mereka bekerja. Jika mereka tidak suka mengajar, mereka akan jadi stressful, banyak tekanan. Kerana kebanyakan masa mereka akan menghadapi budak-budak atau remaja. Yang kedua adalah seorang guru tuition perlu menunjuk bahawa dia sangat profesional. Masa ada tekanan hidup dan ada masalah hidup, dan kadang-kala kita mungkin bukan dalam mood yang baik. Jadi sangat penting untuk seorang guru tuition jadi profesional. Setiap kali bila dia pergi ke rumah murid-murid mereka mesti melepaskan jika mereka punya mood tak baik atau apa, mereka perlu lepas semua. Dan apabila mereka tiba di rumah pelajar, mereka akan berfokus untuk menggalakkan pelajar dan tidak menghiraukan diri sendiri. Daripada itu, mereka pun mesti profesional. Apabila murid itu, kerana mereka semua budak, mereka mungkin cakap sesuatu yang mereka akan menyesal. Dan sangat penting untuk mereka sebagai guru tuition tidak menjadi terlalu sensitif dan mudah untuk tersinggung. Nombor 3, mesti sangat teratur. Sangat teratur kerana sebagai tutor mungkin mereka ada 2 murid pada waktu pagi, ada 3 murid atau pelajar di 3 tempat yang berbeza pada waktu petang. Jadi seorang tutor mesti menaturkan semua dengan baik. Jadi ini akan menurunkan stres dan mereka mungkin perlu buat perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. So jika mereka boleh atur dengan sangat baik, mereka boleh pergi dan mereka boleh rasa senang untuk buat kerja mereka. Apabila seorang guru mereka sangat teratur, mereka boleh, selepas mereka tahu tentang pelajar mempunyai kebolehan dan cara mereka menerapkan pelajaran dengan berlainan. Jadi apabila mereka tahu tentang perkara ini, apabila mereka nak buat lesson plan untuk menggalakkan pelajar-pelajar mereka boleh melakukan secara teratur. Dan ini akan memudahkan murid-murid mereka untuk menerap pelajaran itu daripada menjadi confused. Poin nombor 4 adalah mereka mesti sangat ramah. Kerana ini bukan di sekolah di mana seorang guru nak ajar sekelompok kelas. Dengan ini one to one, jadi mereka perlu guna masa untuk tahu, mengenali pelajar mereka. Dan jika mereka ramah, ini akan memudahkan usaha tutor itu. Nombor 5, seorang guru tuition
patut menepati masa. Dan saya tengok bahawa apabila saya tengok review daripada ibu bapa atau pelajar-pelajar saya yang dulu, apabila mereka komen, mereka selalu ada cakap tentang betapa penting, sangat menghargainya. Kita boleh faham tentang poin ini kerana pada masa sekarang itu pelajar punya masa tidak sama seperti dulu. Sekarang mereka kekurangan masa kerana selepas sekolah mereka ada banyak aktiviti, ada pergi ke buat berenang ke, atau belajar piano, atau mereka ada banyak kelas yang lain. Jadi mereka sangat menghargai apabila seorang tutor boleh menepati masa. Selepas mereka habis kelas itu, mereka boleh bersedia untuk kelas yang lain, atau mereka ada rutin yang lain yang mereka nak buat. Mereka boleh buat sedemikian dengan baik. Nombor 6 adalah mesti mempunyai penuh dengan kesabaran kerana semua pelajar ada perangai yang berbeza. Ada yang senang untuk mengajar, ada yang tidak begitu senang. Jadi dengan kesabaran mereka boleh menggalakkan pelbagai jenis pelajar dengan perangai yang berbeza. Kerana jika seorang yang tidak sabar, sangat mudah untuk pelajar itu tahu tentang perkara ini. Dan jika mereka boleh sense bahawa kita geram atau kita tidak ada kesabaran, mereka akan jadi dingin atau mula untuk menjauhi diri. Nombor 7 adalah mereka perlu menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik untuk murid-murid dan untuk ibu bapa murid-murid itu. Kerana mereka akan tengok, bukan saja mereka boleh dengar tentang komunikasi secara verbal, ada komunikasi secara tidak verbal. Maksudnya kita nak tengok mereka punya perangai, mereka punya tingkah laku atau body language. Dengan body language mereka, kita boleh pick up. Ini perlu pengalaman. Kita boleh pick up apa yang sedang difikirkan oleh mereka, dan bagaimana dengan pengetahuan ini kita boleh lebih-lebih lagi menggalakkan pelajar kita atau ibu bapa mereka, dan ini akan memastikan bahawa kita boleh belajar dengan pelajar itu dengan jangka masa yang lebih lama. Yang nombor 8, perlu confident. Kerana murid itu nak belajar sesuatu, jika kita menunjuk bahawa kita ada keyakinan diri untuk mengajar subjek itu, ini akan membantu pelajar itu untuk bekerjasama dengan tutor dan belajar daripada dia, kerana dia menganggap tutor itu seorang yang berpengetahuan tinggi tentang subjek itu, dan mereka boleh belajar dengan baik. Pada masa yang sama, ini boleh meningkatkan mutu pengajaran seorang guru tuition. Nombor 9, kejujuran. Kerana private tutor ini, mereka menjadi teladan untuk murid itu. Jika mereka tunjuk teladan yang baik, ini akan membawa kebaikan kepada pelajar mereka. Jika mereka tidak tunjuk teladan yang baik, atau jika mereka tunjuk teladan yang buruk, ini akan membawa keburukan kepada pelajar mereka. Jadi seorang tutor mesti jujur dengan apakah sesuatu perkara atau perbuatan yang baik. Jika itu perbuatan yang tidak baik, mereka perlu berani untuk tunjuk kejujuran kepada pelajar mereka bahawa sesuatu itu tidak baik dan sebagainya. Pada masa yang sama, untuk menunjuk kejujuran, tutor itu perlu jujur. Kadang-kadang dia tidak tahu sesuatu jawapan kepada masalah yang dihadapi oleh pelajar itu, dia mesti mengakui bahawa dia memang tidak tahu, dan dia akan mengambil masa yang secukupnya untuk membuat kajian, dan lepas itu jumpa pelajar itu dan memberi jawapan yang betul. Nombor 10,
penyesuaian diri. Seorang tutor mesti menyesuaikan diri menurut keadaan setiap pelajar. Setiap pelajar tidak sama. Mereka mempunyai personality atau perangai yang tidak sama. Jadi seorang tutor perlu menyesuaikan diri mereka dengan pelajar-pelajar mereka. Seorang tutor boleh menyesuaikan diri dengan tahap setiap pelajar. Ini akan mempermudahkan cara mereka menggalakkan pelajar itu dengan berkesan. Selain daripada itu, murid itu pun mempunyai schedule atau jadual waktu yang berbeza. Jadi, jika seorang tutor mereka boleh menyesuaikan diri terhadap schedule atau jadual waktu yang diperolehi oleh pelajar-pelajar mereka, ini satu poin yang baik. Jadi ini adalah 10 poin untuk mengenal pasti adalah anda sesuai untuk menjadi seorang guru tutor yang baik. Jika kamu boleh tik kebanyakannya, ini bermakna memang sesuai. Dan jika begitu, mungkin boleh tengok video yang saya ada yang lain tentang aspek marketing, bagaimana boleh cari murid-murid dan sebagainya. Jadi sila komen di bawah tentang topik ini. Kamu ada rasa bahawa kamu nak saya buat video tentang topik yang lain, sila tulis di bawah. Dan jika kamu belum subscribe kepada channel saya, sila subscribe. Dan jumpa lagi pada masa yang akan datang.